بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan dan kerahmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu keselamatan dan kesehatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dan segala pintu-pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya, kurniaan-Nya, pemberian-Nya, kasih sayang-Nya. Alhamdulillah, kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini, panjangkan usia kita dalam kesihatan dan ketaatan. Dan insyaAllah kita akan teruskan pengajian kita berkaitan amalan-amalan yang insyaAllah menjauhkan kita daripada azab neraka. Dan seperti biasa, tuan-tuan, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, dikurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya, para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasallam, kepada para ulama, guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita, kedua ibu bapa kita sampai masih hidup atau yang meninggal dunia, kaum keluarga kita dan kepada kita yang hadir untuk pada malam ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan dikurniakan kepada kita Jannatul Firdaus al-A'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Tuan-tuan yang saya muliakan, insyaAllah kita sambung sedikit lagi berkenaan tajuk di mana dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala amat suka pada seorang mukmin, iaitu antaranya sifat al-hilm wal anah, iaitu orang yang marah tapi boleh menahan marahnya dengan kesabaran dan kemaafan. Dan al-anah pula iaitu sifat di mana orang yang dapat tenang, tenteram melalui ragam manusia yang bermacam-macam. Kadang-kadang kita akan hadapi manusia yang ada yang degil, ada yang perangai pun akhlak buruk dan sebagainya, tapi tenang orang. Dan inilah yang Rasulullah SAW memberikan khabar gembira kepada seorang sahabat namanya Ashaj Abdul Qais. Wahai Ashaj, inna fika khaslatain. Wahai Ashaj, kamu memiliki dua sifat yang amat disukai oleh Allah Ta'ala, yaitu al-hilmu wal-anah. Al-hilmu, orang yang marah tapi dia boleh kawal marah itu dengan kesabaran dan kemaafan. Dan al-anah, iaitu orang yang tenteram, tenang apabila menghadapi karinah manusia. Jadi minggu lepas kita dah masuk berkenaan sifat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan antara al-hilm, al-halim yang paling tinggi darjatnya, iaitu orang yang mana dia tasil man qata'a, iaitu dia menyambung balik silaturahim orang yang memutuskan, dan dia boleh memaafkan orang yang menzaliminya, dan dia boleh
memberi kepada orang yang bakhil kepada dia. Ini sifat Al-Halim yang paling hebat. Jadi saya kasih contoh minggu lepas, di antaranya sifat ini yang dimiliki antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana beliau boleh memaafkan adik-beradik yang nak bunuh dia, yang memanglah rancangan yang jahat untuk dia, macam-macam lagi akhlak buruk terhadap Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam dapat menjadi menteri di Mesir, memaafkan semua adik-beradik. Dan sungguh menarik minggu lepas saya terangkan tentang ayat Al-Quran dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 100, mungkin ada jemaah yang dah rujuk surah Yusuf ayat 100, diterangkan di situ bagaimana adab Nabi Yusuf terhadap adik-beradik. Hebat sekali. Jadi pada malam ini tuan-tuan para hadirin, termasuk lagi satu contoh yang lain. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya walaupun ini mungkin agak lagi susah. Kalau Nabi Yusuf dengan adik-beradik ini mungkin kerana hubungan keluarga itu masih boleh maafkan. Tapi ini kemaafan Rasulullah SAW kepada satu bandar, kepada satu kaum yang daripada dahulu hinggalah Rasulullah dapat menaklukkan tanah, mereka sentiasa memusuhi Rasulullah SAW dan Nabi beri maaf. Jadi tuan-tuan para hadirin yang ada buku muka surat 240, kita sambung pengajian kita. Muka surat 240 paragraf ketiga, iaitu B di sini ya. Contoh kedua ni B. Saya bacakan insya-Allah saya terangkan tentang contoh-contoh bagaimana kekejaman penduduk Mekah dan bagaimana Rasulullah boleh maafkan. Saya bacakan di sini. Contoh kedua tentang sifat al-hilmu ini ialah apabila anda sudah berkuasa untuk bertindak terhadap orang yang jahat dan zalim terhadap diri anda sebelum ini. Maksudnya jika anda telah berkuasa untuk membalas dendam terhadap orang yang menzalimi diri anda, tetapi anda sebaliknya memaafkan orang tersebut dan bukan menghukumnya, maka anda dikira memiliki sifat al-hilm. Kerana anda telah berjaya melawan sifat marah untuk membalas dendam yang sedang meluap-luap. Beginilah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap penduduk Mekah yang zalim ketika baginda dapat menakluki semula kota Mekah, lalu baginda memaafkan mereka. Tidaklah hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat baginda alaihi salatu wasallam. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ni, malahan daripada statement daripada United Nations bangsa-bangsa bersatu, satu-satu tentera kalau dapat menakluki satu bandar, habis semua orang-orang dibunuhnya, ditawannya, ada yang berposa dan sebagainya. Ini memang tidak dapat nafikan macam peperangan Bosnia dengan Serbia, teruk orang-orang Islam diseksa, dizalimi dan sebagainya. Tapi inilah kita punya peluang kita, iaitu Rasulullah. Contoh kita adalah Rasulullah, bagaimana beliau boleh memaafkan. Saya kasih contoh tuan-tuan. Sebelum kita lihat bagaimana Rasulullah boleh memaafkan, kita lihat dulu bagaimana kekejaman penduduk Mekah. Kadang-kadang tak terbayang boleh bagi kita. Bermacam-macam kekejaman, saya ambil contoh dua sajalah. Ini dua pun, kalau kita boleh bertahan pun memang hebat lagi. Belum lagi kalau macam-macam kekejaman penduduk Mekah terhadap orang-orang Islam. Pertama, tuan-tuan, yang paling saya, Masya Allah, satu perkara yang menyayat bagaimana mereka bersabar, iaitu bagaimana penduduk Mekah boykot semua sekali makanan, minuman, apa sahaja terhadap orang-orang yang Islam, terhadap Rasulullah, mengikut Rasulullah, semua habis diboykot. Mana yang bayangkan tuan-tuan ini? Orang-orang Islam pada zaman itu, dia berlaku pada 7 setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Setelah mana umur Rasulullah lebih kurang 47 tahun. Bayangkan orang-orang, contoh macam kita kan, orang-orang beriman lebih kurang dalam 30 orang. Kita disekat sama sekali untuk membeli makanan, minuman, air semua tak diberi langsung, baju pun nak berniaga, orang semua tak boleh. Apa yang kita nak makan?
Contoh yang kita sekarang di sini, kita nak keluar pergi makan, tak boleh. Ini orang Masjid Kasir. Nak pergi naik bas, tak boleh. Nak pergi telefon, potong telefon, semua tak boleh. Jadi penduduk Mekah kita dah tak boleh tahan. Dia kata, kami akan menyekat semua orang-orang beriman terhadap Muhammad sekali, biar mereka tak ada makan, tak ada minum selama-lamanya. Jadi saya bayangkan, saya baca dalam sejarah. Tapi nasib baiklah, pakcik Nabi Abu Talib, beliau melihat orang-orang yang beriman tak ramai, puluhan orang itu. Jadi dipanggil kaum Abu Manaf, ini Banu Hashim, sebagai Banu Hashim dengan Abu Talib. Kalau boleh, kita tolonglah Muhammad dengan orang-orang yang beriman kesian. Abu Talib yang tolong. Jadi akhirnya Abu Talib takut ni orang-orang beriman akan dibunuh. Rasulullah akan dibunuh. Mereka panggil dia orang beriman. Abu Talib suruh pindah kepada satu kawasan di luar Mekah, tinggal di situ. Tak ada air, tak ada makanan. Memang terus diputuskan segala perkara itu. Dalam masa 3 tahun, tuan-tuan, bukan 3 bulan, bukan 3 hari, 3 tahun. Kita berpuasa Ramadan sebulan dah. Hari pertama saya dah baca. Ini 3 tahun berturut-turut, sehingga dan Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan radhiyallahu anhu, satu ketika dah kelaparan sangat, tak ada makanan. Beliau ternampak kulit unta yang terbiar, yang dah lama. Kalau kita makan mungkin dapat asli dah sakit perut. Dia kata dah tak ada makan tu, nampak ada kulit unta yang terbiar, diambilnya, disalainya, dipanaskannya dengan tanah sapu-sapu. Dengan kulit unta tu kan, dia kata alhamdulillah dia boleh bertahan selama 3 hari saja. Kulit unta dia dibakar sikit, lepas tu dia taruh dah apa kering-kering dia makan untuk 3 hari. Masa makanan riwayat menyebutkan ada yang sampai tak boleh tahan makan daun-daun kering yang, tuan-tuan, ini pada pasir banyak pokok-pokok yang duri-duri. Siapa boleh makan? Ni api ni tak ada makanan. Begitu kejam yang mereka nak buat. Kata mereka, selagi Muhammad dan orang-orang mereka tak nak balik menyembah Allah dan Uzza berhala-berhala, dia akan mereka mati. Tapi ada juga daripada keluarga Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, yang anak saudara, ada juga senyap-senyap masuk kasih makanan. Tapi ada masa dia kena rampas makanan. Orang kafir dah tahu, tak ada makanan, tak ada minuman. Bayangkan tuan-tuan, kata permulaan dakwah begini, mereka sudah diuji dengan berbagai ujian. Agak-agak kita ni macam mana? Saya pun Masya Allah fikir, kadang-kadang saya makan mie rebus, makan sate, makan durian. Zaman Nabi pun tak ada mie rebus, tak ada durian pun, tak ada lontong. Makanan dia itu. Sampai saya ingat Syekh saya, guru saya di Mesir, dia kata ada orang hadiahkan dia durian. Kita orang Melayu ni ada yang suka, ada yang kata busuk, ada yang kata wangi. Saya fikiran, ada daripada datang busuknya durian, wangi durian. Tolong masing-masing. Jadi Syekh ni dia pernah pergi Indonesia, Abu Rauf Syarabi rahimahullah. Dia kata antara buah yang bau dia tak boleh tahan sekali, buah durian. Tapi heran waktu dekat Mesir, dia minta tak oleh pelajar Indonesia, Singapura, Malaysia, siapa-siapa ada durian, minta sikit, dia dah rindu durian. Harap makan durian, banjat, bau macam-macam. Jadi balik semula pada tadi tajuk tadi tuan-tuan, bagaimana kejamnya penduduk Mekah kalau boleh nak bunuh semua orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana boleh terlepas selepas 3 tahun, apa dia punya kelepasan orang Islam? Allah Subhanahu Wa Taala tolong juga. Kalau di mana ada di kalangan keluarga Sayyidah Khadijah, Rasulullah mereka dah mula tengok kesian, tak ada makanan, tak ada minuman. Mereka mula dah pakat sana pakat sini. Akhirnya dah 5 orang daripada ketua Quraisy. Mereka pun pergi dekat Kaabah, jumpa Abu Jahal, jumpa Abu Lahab. Mereka berdua yang boleh kuat dan tahu.
Mereka kata, lawan pidato supaya lepaskan orang-orang beriman sebab mereka kalangan orang-orang Arab, orang-orang kita itu. Akhirnya Tuhan tunjukkan mereka berdegil, yang 5 orang Quraisy itu berdegil supaya lepaskan. Akhirnya mereka kata apa? Baiklah. Kalau itu kita tengok ini, mereka dah buat perjanjian, digantung di Kaabah. Perjanjian semua ketua-ketua Quraisy untuk kira mengkebulurkan Muhammad dan kaum. Jadi dilihat daripada penulisan di pelepah kurma itu ditulis digantung di Kaabah. Subhanallah, Tuhan berkuasa. Perjanjian yang ditulis sudah dimamah anai-anai atau dimakan bulan. Yang tinggal tulisan ke atas saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang Quraisy, mereka percaya kepada Allah Tuhan, tapi dia pun percaya dengan ada Tuhan banyak lagi. Macam satu bangsa dia sendiri kan, dia kata Tuhan Allah tahu. Tapi sebenarnya Tuhan lain. Jadi itu perjanjian itu sudah dimakan anai-anai, sudah dimakan bulan. Jadi yang tinggal cuma Subhanallahumma, Maha Suci Allah. Itu. Jadi daripada situlah 5 orang Quraisy ini nak mempertahankan orang Arab bangsa sendiri. Akhirnya mereka berjaya sebab mereka kata kepada Abu Lahab, Abu Jahal, tengok perjanjian tu dah tak ada. Dah kena makan, dah kena bulan pun dah makan. Jadi akhirnya dah kena lepaskan. Akhirnya mereka pun dilepaskan. Boleh diberikan makanan, minuman dan sebagainya. 3 tahun tuan. Saya pun kadang-kadang fikir, Masya Allah, aku nak makan 3 tahun, makan sudah ada. Tak ada makanan. Itu saya heran macam mana berkat Allah Ta'ala mungkin nak tolong mereka. Ini pertama. Keduanya ialah, ini yang paling dahsyat, baru masuk Islam. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir bin Amir. Ibunya Sumayyah, dia seorang hamba. Jadi dia dikahwinkan dengan Yasir, dapat anak Ammar bin Yasir. Masuk Islam. Apabila masuk Islam, Masya Allah, inilah wanita pertama yang mati syahid di Mekah. Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau dibunuh? Dia perempuan, bukan lelaki tuan. Beliau cara diseksa sama macam Bilal bin Rabah, letakkan di tengah padang pasir, diletakkan batu, kemudian pasir yang panas-panas itu diletak dekat muka dia, ditanam di tengah padang pasir, tinggal kepala saja. Siksaan yang dibuat. Mungkin tuan-tuan yang pernah pergi haji di Umrah, kalau yang bulan 6, bulan 7, memang panas tu. Siapa yang paling kuat kat sini pun saya rasa mungkin tak sanggup lebih panas. Tapi disiksa semuanya, mak Allah. Sehingga masih tetap lagi dia beriman. Ahad, Allah. Akhirnya Abu Jahal kata biarlah dibunuh saja. Ada 2 riwayat tuan, cara Sumayyah dibunuh ibu kepada Ammar bin Yasir. Satu riwayat mengatakan tangan beliau ditarik, dengan kaki beliau pun ditarik sehingga tercampur 2 tangannya dan 2 kaki. Ini salah satu riwayat. Yang ada riwayat ketika Sumayyah ini diletakkan dengan padang pasir, diletakkan batu atas, dah tak boleh nampak. Abu Jahal dah tak boleh tahan, campak ke batu. Dia rodoknya ini apa? Tombak tembus dekat dada Sumayyah. Wallahualam, mungkin 2 pun boleh diterima juga. Satu ditarik kanan kakinya, kemudian masih tak meninggal, Abu Jahal rodok dengan tombak. Inilah wanita pertama yang mati syahid. Syahid keluarga Ammar bin Yasir. Banyak lagi ini, beberapa contoh saya nak tunjukkan bagaimana kekejaman penduduk Mekah kepada orang-orang yang beriman. Ini belum lagi perang Uhud, perang Khandaq, orang yang nak bunuh Nabi dan sebagainya. Tapi yang pelik, para hadirin, apabila Nabi SAW dapat nak uji Mekah, ini ketua-ketua Quraisy boleh, ketua-ketua yang jahat nak bunuh bila-bila boleh. Nabi nak bunuh bila-bila boleh. Tapi Nabi kata, antum tolaqa, kamu semua ni kamu ingat apa yang aku akan lakukan kepada kamu, wahai penduduk Mekah. Kamu sekarang dah lihat saya nak pergi Mekah,
Agak-agak kamu, apa yang akan saya lakukan? Orang tergambarkan, mestilah Muhammad adalah habis dari betul-betul Mekah terbunuh. Jadi orang-orang Quraisy kata, Ibnul Karim, Akhul Karim, puji Nabi, engkau lah anak saudara kami yang baik, engkau lah keluarga yang baik, engkau lah orang yang baik. Buat baik kata. Nabi kata, pergilah kamu bebas, kamu dimaafkan. Subhanallah. Dibebaskan mereka itu tak tanpa ikat jamin, tak ada pun dilepas. Ini akhlak Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Ini adalah sifat Al-Halim. Sikit lagi saya masuk cerita tentang Hindun bin Utbah. Ini biasa pengajaran bagi kita lah, supaya sekarang banyak masalah di fahaman-fahaman melampau, fahaman-fahaman pengganas yang digunakan nama Islam dan sebagainya. Baru-baru ini saya baca dekat Yahoo.com, ada 3 orang Australia katanya dia dah lepas pergi mana? Pergi ISIS, orang Australia. Tak tahu lah buat masuk Islam. Jadi dekat Yahoo.com tu ditulis lah, orang-orang ni kata apa? Kita akan membunuh orang-orang yang bukan Islam sebanyak-banyaknya. Kita akan membunuh orang-orang bukan Islam sebanyak-banyak. Dia baca di mana rahmat Islam? Apa yang diajar mereka ni oleh ISIS? Mereka kata Islam mengajar kita sebaliknya, memberi rahmat kepada orang yang bukan Islam, menunjukkan kebaikan, keihsanan kepada orang yang bukan Islam. Ini tajuk ini panjang tuan-tuan. Saya insya-Allah akan kumpulkan semua saya ditanya-tanya tentang keihsanan, kemaafan, sifat mulia Rasulullah kepada musuh, kepada orang yang bukan Islam. Tapi yang diajar oleh golongan terlampau, mengajar kita sifat membenci, sifat kejam terhadap orang yang bukan Islam. Ini cara yang nama Islam menjadi musuh sekarang ini. Saya ada seorang kawan, tak bersikir masuk situ. Seorang kawan berbangsa bukan orang Islam. Jadi ada satu perkara berlaku sikit lah. Berlaku sikit, ada dapat surat. Jadi dia kata, tengok orang yang bukan Islam berlaku. Apabila tengok yang macam, dia kata apa? Hey Ahmad, are you terrorist? Dia panggil saya, are you terrorist? Look like this. Masa ada surat sikit lah. Tengok dia punya, padahal tu kawan biasa, kawan yang boleh dikatakan kawan rapat. Tapi gambaran dia sekarang, dia faham saja orang Islam ada macam sikit. Ini teroris lah. Gambaran media yang ditujukan kepada dunia dengan Islam dah jadi buruk. Jadi ini sifat Al-Halim, yang mana Rasulullah kata sifat yang amat disukai oleh Allah kepada kita di dalam sifat. Kita perlu semaikan dalam masyarakat Islam. Walaupun sifat ini ada syarat-syarat juga, tapi secara umumnya memang digalakkan. Baik, cerita Hindun bin Utbah. Kalau kita lah, saya rasa ni Hindun bin Utbah, isteri kepada Abu Sufyan, kalau kita saya rasa sedap-sedap dah kena bunuh. Sebab Hindun bin Utbah ni, beliau di antara wanita-wanita Quraisy yang paling kuat menentang orang-orang Islam. Antara yang paling kuat. Beliau lah yang dalam peperangan Uhud, apabila tentera musuh ni dah, mula-mula peperangan Uhud ni, tentera musuh kalah dulu. Tapi Hindun bin Utbah, isteri Abu Sufyan, dia yang lempar batu kepada tentera-tentera musuh. Lempar batu supaya bagi perang, lawan Muhammad, lawan orang Islam. Padahal tentera musyrikin dah patah balik, takut dah. Tapi Hindun dengan pedang dengan batu dilempar orang, pergi balik perang. Kecut dia bersuruh orang. Dan dia juga yang apabila Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, dibunuh, beliau lah antara orang yang mula-mula datang ke mayat Hamzah, dipelah dada dia, dipelah perut dia, keluar habis barang-barang dalam badan dia, diambil jantungnya, dimakan, digigit itu, dilontar dari jantung. Dan dia juga diantara yang memberi semangat kepada orang kafir untuk diperang bunuh Muhammad. Kuat dia. Sehingga kan, ini satu cerita menarik, sehingga kan apabila Rasulullah SAW
nak menaklukki Mekah. 8 Hijrah ni. Dah kira Mekah dah bela. Tentera Islam dah dapat menakluki. Habis. Hindul bin Utbah marah kepada orang-orang Quraisy. Marah, kamu pergi perang lawan Muhammad. Orang yang campur lari, dia yang paling kuat menyuruh orang pergi perang. Sampai pernah dia kata kepada suami dia, Abu Sufyan. Dia kata, sebab Abu Sufyan kata, itu je Abu Sufyan dah masuk Islam. Belum saya dah ceritakan. Abu Sufyan dah masuk Islam, dia sembunyikan Islam ni. Tapi dia beritahu kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, masuklah kamu ke rumah masing-masing, nescaya kamu selamat. Wahai penduduk Mekah, masuk ke rumah, nescaya kamu selamat. Ini janji daripada Muhammad. Hindul isteri Abu Sufyan kata, wahai masyarakat Quraisy, wahai kaum Quraisy, kau bunuh suami aku dia Abu Sufyan. Tengok dia suruh orang masuk rumah. Hindul bin Utbah begitu keras dia nak bunuh orang Islam. Tapi bagaimana dia masuk Islam? Tuan-tuan, ini heran. Jadi apabila Rasulullah dapat menakluki Mekah, dimaafkan, ada yang antara ketua-ketua Quraisy yang jahat-jahat, Nabi kasih masa sebulan, 2 bulan untuk dia fikirkanlah nak masuk Islam atau tidak, belajar agama Islam. Kasih masa sebulan belajar Islam. Tak masuk Islam tak tu? Hindul antara orang-orang yang mula-mula nak melarikan diri, tapi dilihat ketua-ketua Quraisy pun tak bergerak, dia pun tak larikan diri. Jadi dilihat ramai wanita-wanita Quraisy masuk Islam. Jadi mereka pun berjumpa dengan Rasulullah SAW, wanita-wanita ni. Jadi Hindul pun tak tahulah Tuhan nak bukakan hati dia sikit. Jadi datanglah jumpa dengan Rasulullah dan wanita-wanita ni, nak bayar. Jadi Hindul dia tutup muka dia. Jadi Nabi tak kenal tutup. Jadi Nabi pun beritahu kepada wanita-wanita, wahai kaum wanita Quraisy, hendaklah kamu beriman kepada Allah, jangan berzina, jangan melakukan kejahatan pada suaminya. Bayar. Tengah-tengah itu, itu dah kata, ini orang paling nak bunuh lagi. Wahai Muhammad, kita panggil Rasulullah, wahai Muhammad. Sekarang suami saya ni, dia blokir. Tahu pula. Dia panggil suami dia, tahu sampai memang. Dia jarang kasih saya duit, melainkan yang itu saja. Susah nak kasih saya duit. Apa yang saya perlu buat? Jadi Rasulullah dah perasan. Tengok gaya dia, sebenarnya dia tahu, ini Hindul. Jadi Nabi kata, adakah suami kamu Abu Sufyan? Nabi tak terus tanya kan? Adakah suami kamu Abu Sufyan? Benar ke? Suami saya Abu Sufyan. Kalau gitu kamu adalah Hindul bin Utbah. Benar wahai. Agak-agak kalau cerita ni Hindul, angkat di bawah. Orang yang paling jahat ni. Tapi Nabi kata, baiklah, kamu ambillah apa-apa yang perlu daripada suami kamu. Yang penting, yang wajib-wajib, itu yang kamu ambil. Dibolehkan. Kemudian Rasulullah menerangkan tentang Islam, kebaikan Islam. Tak ada sebut sama sekali tentang keburukan Abu Sufyan, keburukan penduduk Mekah, Hindul bin Utbah, tak sebut langsung. Akhirnya mereka semua mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kisah yang kita baca, Hindul ni banyak soal. Dia orang yang paling susah nak masuk Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Dan heran pula lagi yang saya heran, Hindul dia masuk Islam. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tahu pada zaman Sayyidina Abu Bakar ada yang murtad. Ada golongan yang tak bayar zakat. Ada golongan yang memerangi Sayyidina Abu Bakar khalifah. Hindul bin Utbah antara orang yang bersama dengan Abu Bakar menentang golongan murtadin, golongan yang tak bayar zakat, golongan yang memerangi Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Daripada orang yang memusuhi Islam hingga Rasulullah wafat, sehingga Sayyidina Abu Bakar, Hindul bin Utbah antara orang yang kuat memperjuangkan Islam. Hebat ni, sebuah hati orang ni hebat. Hati manusia ni kita tak tahu. Hari ini jahat,
besok menjadi orang yang paling baik. Mungkin hari ini paling baik, kita tak tahu. Mungkin besok orang yang paling jahat, kita tak tahu. Itu sebab ada pepatah bangsa Arab, orang Arab ni syair, dia kata apa? Ahbib habibaka yauman, cintailah kekasih kamu, cintailah, tapi hati-hati. Asal kemungkinan satu hari yang kamu kasihi ini menjadi musuh begitu. Kemudian dia kata, dan musuhilah orang-orang yang kau tak suka, orang yang jahat. Tapi kemungkinan orang yang kamu musuh satu hari akan menjadi orang yang baik kata kau. Itu pepatah Arab. Tapi bukanlah maksud saya dengan isteri, dengan anak, dan bersyakwah sangka. Tidak, ini nak bercinta dalam cinta betul-betul kepada Allah Ta'ala. Itu yang betul-betul pure. Dalam manusia ni kita tak tahu macam cara kau. Inilah yang saya terangkan tadi, bagaimana mereka masuk Islam. Baik, saya teruskan bacaan di sini. 241. Inilah sifat al-hilmu yang terpuji, yang amat disukai oleh Allah Ta'ala, dan tentunya memudahkan anda untuk terus ke syurga. Lagipun sifat al-hilmu ini adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu al-halim. Telah kita ketahui sebelum ini bahawa orang yang memiliki salah satu dari sifat-sifat mulia Allah Ta'ala, maka cerahlah bagi untuk masuk ke syurga. Sebab mulia. Apa sebab mulia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita ada satu saja sifat ni, pengasih, penyayang. InsyaAllah kita dah bicarakan sebelum ni. Satu saja sifat mulia Allah Ta'ala, kita akan dimasukkan dalam syurga. Baik, bagaimana kita nak kenali sifat Al-Halim Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Al-Halim, Abdul Halim, orang yang hamba kepada Allah yang bersifat Halim. Kita ambil salah satunya ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yufadlil 'ala an-nas walakinna aktsara an-nas la yashkurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat memberikan kelebihan yang besar kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak mengira-ngira nikmat Allah, tak terkira-kira langsung. Saya kasih contoh, Al-Halim. Kita ni kalau orang tak suka dengan kita, orang caci kita, kita dah tinggalkan. Orang jahat ni, caci-caci, cakap foto-foto, umpat kita, fitnahkan kita, dia jahat. Suruh pergi mahkamah, suruh. Ini kita bicara. Tuan-tuan kita tengok, orang yang tidak menyembah Allah Ta'ala, bahkan berdusta, mengatakan Tuhan itu ada isteri. Orang-orang kafir Quraisy, Tuhan ada isteri, Tuhan ada anak, Tuhan tangannya terbelenggu mungkin. Ini agama Yahudi dan sebagainya. Dan mereka memerangi orang-orang Islam, dibunuh kekasih Allah. Tapi tetap Tuhan kasih rezeki kepada mereka. Orang-orang yang tak beriman dan kuat, penjenayah, penjahat, orang-orang yang bukan Islam, Tuhan kasih. Kita ni kalau dah jadi governor, menjadi ketua, tengok orang ini orang-orang yang jahat, halau sekarang. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat Al-Halim. Walaupun mereka tak beriman, mereka kufur, mereka memerangi orang Islam. Mudah-mudahan satu hari mereka beriman. Mudah-mudahan satu hari mereka insaf dan sebagainya. Dan kenikmatan yang kita dapat. Tengok, saya heran kalau kita perhatikan, kita punya handphone. Kalau zaman Fir'aun, kalau kita dapat hidup dengan Fir'aun, kita bawa. Ni back to the future lah, kata cerita Mak Saleh. Bawa handphone, tunjukkan Fir'aun. Fir'aun, ini handphone saya. Silap-silap, kita pun kena tuduh tukang sihir. Pasal handphone pun pelik kan, kecil-kecil, keluar gambar, keluar lampu ni. Keluar ada orang bergerak, television. Jadi, maknanya orang yang
Orang yang zalim seperti Firaun, dia akan anggap semua benda sia. Tapi pemberian Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Ta'ala berikan apa yang kamu mahu dari segala penjuru. Handphone ni, kita boleh telefon. Dahulu baru-baru iPhone, saya heran. Boleh telefon. Macam mana kita boleh telefon daripada Singapura, saudara kita kat Amerika, sekejap je sampai. Seorang macam kawan kita kat sebelah, padahal dekat Amerika. Macam mana dia sampai? Maknanya Allah Ta'ala dah siapkan, dia rahsia-rahsia ilmu. Kalau kita kaji, kita akan dapat. Jadi akhirnya manusia dapat tu ilmu tu, rahsia yang Fir'aun tak dapat. Kalau Fir'aun dapat habis. Tapi kita dapat, kita gunakan untuk kebaikan. Lepas keluar televisyen, sekarang dah ada YouTube, tak apa televisyen. Semua Tuhan, wa'atakum min kulli ma sa'altum. Tuhan berikan kamu semua apa saja dia pilih, kamu semua dapat. Tapi kena cari dia rahsia. Mungkin dia lagi 10 tahun, tak apa lagi. Manusia akan dapat ilmu baru, Tuhan beri, makin maju. Sehingga ada yang meramalkan tuan, kemungkinan dari berapa, mungkin 50 tahun, 100 tahun, manusia boleh hidup 200 tahun. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, sebab perubatan zaman sekarang makin maju. Perubatan makin maju. Jadi Allah Ta'ala beri, orang beriman Allah Ta'ala kasih, orang yang zalim pun Tuhan kasih. Al-Halim, beri. Tapi nanti di hari akhirat, barulah diperhitungkan amalan-amalan manusia. Disebut Al-Halim. Ada satu catatan dalam satu risalah saya baca. Dia kata gini, dari juga saya makan telefon dia apa, jam takut terlajak sekitar 30 minit. Ada seorang penulis Arab kata gini, Fir'aun ni, kita nak tahu bagaimana Al-Halim Allah Ta'ala. Fir'aun ni, dia mengaku dengan semua manusia, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ini Quran sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala adakah terus ambil nyawanya? Tidak. Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, wa qula lahuma qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Nabi Harun, hendaklah kamu berdakwah dengan Fir'aun ni dengan kata-kata yang lembut, yang baik. Padahal Fir'aun mengaku, aku Tuhan yang paling berkuasa. Al-Halim Allah Ta'ala nak kebaikan, dia mudah-mudahan. Tapi sebenarnya Fir'aun di last sekali dah masuk dalam laut. Ayat Quran sebut, dah masuk dalam tenggelam. Barulah dia kata, amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Dah nak tenggelam mati dia baru. Jadi yang saya balik yang suka tadi penggunaan kisah tadi yang kalau sekiranya Fir'aun itu mengatakan ke Tuhan, Tuhan maafkan, sebelum bagaimana kita ni para hadirin kita waktu sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mungkin ada bacaan lain, tapi yang masyhur kalangan mazhab Syafi'i yang kita ni, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji bagi. Penulis Arab ini kata apa? Tengok Fir'aun dia mengaku dia Tuhan. Tuhan suruh Nabi Musa berlembut dengan Fir'aun, nasihatkan dia. Bagaimana dengan kita yang sujud kepada Allah, kita sebut Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha agung. Tidakkah Allah Ta'ala akan lebih berlembut dengan kita di hari akhirat? Saya harap tuan-tuan boleh faham ya? Ini terbalik. Maknanya orang Fir'aun ni, dia kejar, dia mengaku Tuhan. Tuhan suruh Musa berlembut dengan dia. Bagaimana kita sebagai hamba Allah sujud, kita
Kita tak mengaku Tuhan, tapi kita sujud, kita mengaku Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Kau ya Allah yang Maha. Tentulah Allah Ta'ala akan lebih lembut dari kita, akan memberikan rahmat kepada kita di hari akhirat. Itu sebab kalau setiap saya sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Masya Allah. Bersyukur kita dapat sujud, dapat bersyukur kepada Allah. Berapa ramai manusia kat luar sana, nak sembahyang pun susah, nak sujud pun susah, nak beriman pun susah. Tapi kita ni terpilih oleh Allah SWT untuk datang ke masjid, sembahyang, beristighfar, insya-Allah meninggal dalam keimanan, insya-Allah. Baik, saya teruskan bacaan di sini. Perhatian, muka surat 241. Perhatian. Anda sebenarnya memiliki sifat al-ilmu tanpa anda sedari. Ini saya tak perlu baca lah, saya terangkan dia, saya ringkaskan di sini. Tuan-tuan, ada kata ini. Kita sebenarnya ada dua sifat yang insya-Allah Tuhan akan sayang kepada kita. Walaupun kita tak sadar, tapi ini dua sifat yang memang hebat. Tapi kita ramai tak perasan. Pertama, al-halim. Yang kedua, sebenarnya kita mencintai Allah Ta'ala melebihi daripada segala makhluk. Mungkin ramai tak perasan ni. Betul ke Ustaz? Saya tengok anak saja, Tuhan ke mana? Tengok isteri saja, tengok matahari saja. Tuhan ke mana? Tengok duit tu, Tuhan ke mana? Macam mana pula Ustaz cakap kita mencintai Allah sebenarnya melebihi dari segala? Ustaz yang ngarut. Benar ke tuan? Tanpa kita sedari. Sebelum saya masuk bab tu, saya masuk bab Al-Halim ya. Walaupun saya dah terangkan, tapi mungkin ada yang para hadirin yang baru. Kita sebenarnya dalam solat Jumaat, khutbah kedua. Maka lepas sembahyang kita baca Allahumma ghafir li jami'il mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang beriman. Ini saja dah menunjukkan sifat al-halim. Kita memaafkan, meminta ampun kepada Allah untuk orang beriman. Walaupun orang beriman tu ada pernah buat jahat pada kita, mungkin pernah pukul kita, tapi kita ampun tanpa kita sedari. Pernahkah kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa orang beriman, muslim, muslimat, mereka yang curi jam saya. Mana ada doa macam itu? Ya Allah ampunkanlah dosa saya, muslim, muslimat, mereka orang yang curi tunang saya. Semua kita ampun. Allahumma ghafir li jami'il mu'minin wal mu'minat, semua. Tak ada pengecualian. Sehingga kan sembahyang jenazah, kita fardu kifayah. Kalau orang yang mati, orang Islam mati meninggal, walaupun dia jahat macam mana, kejam macam mana pun, selagi dia Islam, tetap kita kena sembahyang jenazah dia. Kita baca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, maafkanlah dia. Lainkan yang dia curi, saya ni mana boleh kita ampunkan dosa dia. Ini al-halim, al-halim. Allah Ta'ala dan Rasulnya menanamkan dalam diri kita sifat al-halim tanpa kita sedar. Jadi, alhamdulillah. Allah doa untuk kita sembahyang surah-surah. Dan lagi bagus, kalau ada orang yang kita tak suka, orang kejar, macam Pasha pasal Syria. Ya Allah, bila nak habis perang, ISIS ni orang-orang yang kejam. Ampun ni, kita doakan, tapi kita tambah lagi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin Syria. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang ISIS supaya mereka tak menjadi kejam kepada Islam, kepada Islam. Doa. Sebab Rasulullah pernah berdoa, orang bukan Islam masuk Islam. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya Islam sama ada Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham, Abu Jahal.
Doakan. Jadi kita doakan orang-orang Islam yang jahat ini, Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Kita dapat pahala juga, kita dapat pahala. Itu satu. Yang kedua, yaitu kita sebenarnya tanpa kita sedari, kita mencintai Allah Ta'ala lebih dari segala. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama Allah dan Rasulnya di hari akhirat. Siapa yang tak nak? Macam saya pada permulaan belajar, memang saya tak putus-putus doa, ya Allah, kumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan kurniakan kita Jannatul Firdausil A'la, syurga Firdaus yang paling tinggi. Sebab apa mesti saya baca ni, insyaAllah, mudah-mudahan sampai bila-bila pun saya baca. Sebab Nabi sebut, kalau kamu minta kepada Allah syurga, fas'aluhul Firdaus, minta kepada Allah syurga Firdaus. Sebab ini syurga yang paling tinggi darjah. Dan lagi Pak, pun ada banyak cerita, antaranya seorang orang yang berkulit hitam, dia baru masuk Islam, kemudian ada berlaku peperangan, tak silap pun. Jadi orang yang berkulit hitam berkata, wahai Rasulullah, kalau saya pergi perang sekarang, dan kalau saya mati, adakah saya masuk syurga? Nabi kata, benar, kalau kamu pergi perang, kamu mati syahid, kamu masuk syurga. Jadi dia ada korma bahagian berapa biji korma yang dia buang. Sebab dia nak ke syurga, dia pergi perang lawan musuh. Akhirnya dia meninggal. Orang yang istilah kita orang tiga orang. Kulit hitam, orang badui kulit hitam. Jadi Nabi ternampak dia meninggal lah, mati syahid. Nabi kata apa? Kamu al-amal qalil bi ajrin kabir. Kamu ni masuk Islam, baru masuk Islam, tapi dia berikan darjat yang sungguh mulia. Tuhan telah memutihkan wajah kamu, mencantikkan tubuh kamu, dan dimasukkan ke Jannatul Firdausil A'la, syurga yang paling tinggi. Amalan sedikit. Jadi kita pun, kalau kita doa, minta saja, minta. Ya Allah, berikanlah kita Jannatul Firdausil A'la. Kalau bandingkan orang yang badui tadi, baru masuk Islam, dah terbunuh masuk Jannah Firdaus, kita dah bertahun-tahun beramal, mudah-mudahan insyaAllah. Tak rugi, minta saja. Mudah-mudahan nanti ke akhirat, mereka tunjukkan. Ini jemaah-jemaah Masjid Qasim, Masya Allah, kelas hari Jumaat, mereka tiap-tiap malam minta syurga Firdaus. Ya Allah, mereka dah 100,000 kali berdoa, minta Jannatul Firdaus. Ya Allah, berikanlah mereka syurga Firdaus. Kalau Tuhan terima doa kita, alhamdulillah, masuk syurga Firdaus, tengok, sama ke rupanya. Sebab kita sama-sama berdoa. Baik, balik semula tadi yang berkenaan kita sebenarnya menyintai Allah lebih dari segala. Apa bukti? Susah nak percaya ni tuan-tuan. Saya cakap ada satu orang, tak percaya. Tak betul ke? Betul. Tak percaya? Saya kasih dua perbandingan. Kalau isteri kita, anak kita, kawan kita yang rapat, tendang kita lah, tendang ke, lempar batu, apa kita nak? Marah lagi. Kawan rapat, isteri yang solehah betul, tiba-tiba lempar batu, silap-silap tangan melayang, silap-silap kita marah dengan anak, jahat. Kadang-kadang silap-silap bercerai, silap-silap kita marah lagi, kita pukul. Sebab mereka buat benda-benda yang tak baik untuk kita. Duit kita, orang curi, marah. Anak curi, betul, pukul tangan. Ini orang yang kita sayang, kita akan balas juga mereka punya buat benda kita macam-macam. Tuan-tuan, bagaimana dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Tiap-tiap hari, dalam sebulan, kadang-kadang kita ada demam, kadang-kadang sakit gigi lagi, ya Allah, tak boleh tahan. Sakit itu ya.
Kadang-kadang terjatuh, ini berdarah, kadang-kadang accident, kaki pun. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Pernah tak kita marah? Ya Allah, kenapalah kita pun tak dapat. Tapi sebaliknya, apa kita buat? Setiap kali kita sembahyang, kita baca surah Fatihah, permulaan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Padahal baru tadi jatuh tangga, padahal baru tadi kena demam, padahal baru tadi kena pukul, kalau kena pukul gangster ke apa. Tapi kita beri sembahyang, kita tetap puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagi Engkau, Tuhan sekian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Padahal tadi baru beri hilang. Boleh gambarkan, tuan-tuan? Maknanya, apa sahaja ujian Tuhan beri kepada kita, apa sahaja masalah yang kita terima hidup ini, tetap kita puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sembahyang 5 kali sehari, sembahyang tahajud, sembahyang rawatib, kita tetap memuji Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah, apa sahaja ujian, sakit, musibah, tsunami, banjir, macam di Kelantan, mati teruk banjir. Tengok mereka dilanda musibah banjir, tsunami dekat Aceh. Mereka sempat lagi berkumpul dalam masjid. Mereka baca apa? Adakah mereka kata, Ya Allah, teruknya ujian kamu Ya Allah, tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, walaupun kena tsunami, walaupun kena banjir, habis pula. Tidakkah ini menunjukkan kita menyintai Allah lebih dari segala-galanya? Tuan-tuan, perkara yang dalam kita tak fikir, tapi kita teringat dia hakikat. Dan kelebihan besar orang yang ditimpa musibah sedangkan dia mengucapkan Alhamdulillah, ialah orang ini antara orang yang mula-mula masuk syurga. Kita kalau ditimpa musibah, tapi ucapan kita ni Alhamdulillah, senang ke, susah ke, apa masalah, Alhamdulillah. Ada hadis menyebut orang ini antara orang yang mula-mula masuk syurga. Mudah-mudahan kita sembahyang satu hari 5 kali Alhamdulillah, tak berhenti. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun banjir habis, rumah dah tak ada, Kelantan. Mudah-mudahan kita berdoa supaya tak bergerak. Takut juga tsunami. Saya kira saya tengok dekat Aceh, teruk habis bandar, rumah tak ada, keluarga tak ada, anak isteri mudah tak tahu mana. Boleh berkumpul kat masjid, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji kepada Allah walaupun pujian berat-berat, tuan-tuan. Kita tak mampu nak buat dengan anak kita, isteri kita, orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang, kalau dah puji kita teruk-teruk, kita pun tak boleh tahan. Halau je. Tapi dengan Allah Ta'ala kita disebut Alhamdulillah. Betul tak, tuan-tuan? Jadi sebab itu apabila kita dapat sembahyang Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, kita bersyukur, kita masih boleh menyebut Alhamdulillah walaupun kita ada penyakit, walaupun kita ada masalah, walaupun kita juga dengan musibah macam-macam, kita boleh menyebut Alhamdulillah. Jadi kita ni sedar atau tidak, kita adalah orang yang amat menyintai Allah lebih dari segala. Tapi saya cakap ni pun, mudah-mudahan ujian yang kita terima pun tak berat-berat, seram juga. Macam tadi kan, 3 tahun tuan-tuan, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah tak ada makan, tak ada minum. Kita pun tak minta lah, tapi dijauhkan pada dia. Tapi kalau kena pun, kita minta kepada Allah supaya dapat kesabaran. Baik, sikit ya, muka surat 244, tadi saya skip, saya nak ringkaskan. Baik, muka surat 244, ini ada pengecualian, paragraf yang ketiga ni, 244, pengecualian. Ini perlu saya terangkan di sini.
Saya baca di sini. Perlu ditambah di sini bahawa walaupun kita mendapat pahala yang hebat dan berganda-ganda dengan mendoakan keampunan untuk seluruh umat Islam, tetapi di sisi Allah Ta'ala pula orang Islam yang berlaku kejam dan zalim kemungkinan pula tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, melainkan orang Islam yang jahat itu sendiri perlu bertaubat. Ini bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala yang menjawab akan doa Nabi Ibrahim AS agar keturunannya mendapat bahagian dari doanya. La yanalu ahdiz zalimin. Artinya tidak akan mendapat dari perjanjianku orang-orang yang berlaku zalim. Jadi begini, alhamdulillah kita ni, hati kita ni alhamdulillah bersifat al-halim, mendoakan keampunan kepada semua orang Islam. Alhamdulillah pahala banyak. Tapi orang yang jahat yang kita doakan keampunan, contohnya dia penjenayah, pengedar darah, berlaku kejam, ketua negara yang kejam, kita doakan keampunan. Tapi orang itu sendiri untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, dia sendiri kena bertaubat. Dia sendiri kena bertaubat. Kita mendoakan kita dapat pahala. Tapi orang yang zalim, ketua yang zalim dan sebagainya, dia sendiri kena bertaubat. Sebab kalau dia tak bertaubat kepada Allah, dia masih lagi melakukan kejahatan, kezaliman. Kalau mengikut ayat Al-Quran tadi daripada Nabi Ibrahim, orang di sini, orang yang jahat tidak akan mendapat keampunan, walaupun kita ampunkan dosa. Saya ulang sekali lagi ya. Contohnya macam sekarang ketua-ketua negara Arab ni ada yang zalim dan sebagainya. Kita doa kepada Allah ampunkanlah dosa. Kita dapat pahala besar. Tapi orang yang zalim ni, dia kena bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, Al-Quran menyebut la yanalu ahdiz zalimin, seperti tadi, tidak akan mendapat dari perjanjianku ini, iaitu kemaafan orang-orang yang berlaku zalim, yang tidak mau bertaubat. Saya harap para ahli faham. Mana kita jangan ada masalah, kita doa keampunan. Kalau kita nak tuntut hak kita pun, kita boleh tuntut hak kita dari zalim kita. Tapi orang yang zalim, dia macam mana pun kena bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, la yanalu ahdiz zalimin, dia tidak akan mendapat keampunan Allah SWT. Ini daripada ayat Quran Al-Baqarah ayat 120. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Sedikit dari tuan-tuan, insyaAllah termasuk sikit lagi berkenaan zuhud. Tadi yang pertama, dua sifat yang Allah Ta'ala sayang, suka sekali kepada hamba-Nya, al-hilm wal aman. Yang kedua ni pula ialah sifat zuhud. Ini satu lagi sifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan az-zuhad, az-zahidin, orang-orang yang zuhud. Cuma banyak timbul salah faham berkenaan zuhud ni. Sehingga ada yang faham zuhud ni orang yang tak ada harta, hidup susah, tak nak makan. Zuhud bukan begitu maknanya tuan-tuan. Zuhud ni lebih pada hati dan perasaan, bukan benda yang tengok dia pakai cuma caping, pakai kasut koyak-koyak, di zuhud, tidak. Macam juga lah kadang-kadang kita tengok bos-bos ni, ada yang di Singapura ni lah. Wah, ini orang kaya ni, orang pusat ni, orang kaya kan. Tapi jalan keluar rumah pakai selipar Jepun, pakai seluar pendek, pakai t-shirt koyak-koyak, kereta Mercedes, rumah 10 bangku. Adakah dia zuhud ataupun tidak? Ini dah kena faham ni, sebab dia pakai cuma camping, harta sana sini, kereta sana sini, macam-macam benda dia. Ada zuhud ni kita perlu faham. Sebab zuhud ni antara amalan yang Allah Ta'ala suka kepada hamba dia. Zuhud adalah amalan perkara yang Allah Ta'ala suka kepada kita. Jadi tadi al-hilm wal ana, yang ini zuhud. Mudah-mudahan kita ada ni. Al-hilm, al-ana, al-ana ni mana yang tenang dalam menghadapi karenah manusia. Yang ketiga zuhud.
Jadi insyaAllah minggu depan saya akan terangkan kisah-kisah orang-orang Islam yang kaya raya, orang-orang Islam yang ketua-ketua negara, duit, Masya Allah tak. Tapi dia sendiri tak ada duit. Ini zuhud, ini baru betul zuhud. Dia seorang ketua negara, dia seorang yang bijak negara. Duit dia habis, fisabilillah. Yang dia simpan hanya untuk dia, keluarga dia, rumah, itu saja. Padahal dia kalau nak, dia boleh jadi kaya raya. Ini insyaAllah kita akan bincangkan pada minggu depan. Orang yang zuhud di dunia, Allah Ta'ala akan mencintai dia. Ini faham betul sebab kadang-kadang ada yang salah faham. Saya dah amalkan ni, saya dah zuhud. Betul ke? Salah. Zuhud ada cara dia. Baik. Yang 10. Ini yang saya ingat nak masuk tentang zuhud pada jam 10. Saya ingat orang hadirin sebagai contoh majlis, ada zikir yang cukup menarik. Saya tulis di buku surat 246. Jadi kita baca 244. Buku surat 244. Ini silap lagi saya ke buku surat 246. Buku surat 246 di paragraf tengah-tengah ni ada zikir doa ni. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah. Ini sekarang zikir ni. Sudah 246. Zikir ni sudah dijadikan bacaan nasyid ataupun dinyanyikan supaya mudah untuk remaja-remaja, anak-anak muda untuk hafal. Saya bacakan sikit. Antaranya macam Ustaz ada Ustaz Fakhrul Aziz. Ini dia baca ni. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jalla. Ini zikir sebenarnya zikir untuk orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nanti akan bincang ke depan. Ini satu. Lagi satu zikir yang saya amat tertarik dilakukan atau dinasyidkan oleh kumpulan Al-Hijaz. Dan sekarang pun dibaca, ada masjid-masjid pun dah mula baca selepas sembahyang baca zikir ni. Apa itu zikir ni? Jadi bacaannya Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sedap. Suara saya sedap lah. Tapi kalau kumpulan Hijaz baca dia sedap. Ini bagus untuk kita bacakan untuk anak-anak budak umur 3 tahun, 4 tahun. Budak-budak ni mudah cepat hafal. Remaja-remaja daripada dia nyanyi lagu bukan sekarang nyanyikan nasyid bagus. Hasbi Rabbi, tidak ada Tuhan. Cukuplah bagiku Tuhanku sebagai penolong. Tidak ada dalam hatiku selain Allah. InsyaAllah kita akan baca lagi di depan tentang zikir, kelebihan-kelebihan yang besar. Ini semua berkaitan dengan zuhud juga. Bila tuan-tuan, kita tutup majlis, kita baca sama-sama zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak baca zikir pun boleh juga. Tapi tak boleh kita tunggu di depan. Malam ni insyaAllah kita baca zikir yang di mana Rasulullah SAW menyebut hadis sahih, kalimatan khafifatan 'ala lisan. Dua kalimat yang paling ringan disebut di bibir, thaqilatan fil mizan, yang berat sekali timbangan di hari akhirat, habibatan ila Rahman, amat disukai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan disebut di bibir, berat sekali timbangan di hari akhirat, dan amat disukai oleh Ar-Rahman. Dimana sama-sama kita baca 7 kali dan kita tutup majlis lepas itu dengan baca doa insyaAllah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته